Selamat sejahtera yang diucapkan kepada Encik Latif dan rakan sekalian. Nama saya Warshing dari kumpulan 2. Hari ini kami ingin menyampaikan perpendangan yang bertajuk kesan pandemik COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar. Marilah kami mulakan. Ini merupakan poster yang kami sediakan. Kami akan menghuraikan setiap isi kandungan nanti. 1. Pendahuluan. Sejak bulan Disember 2019, dunia telah mengalami pandemik COVID-19. Penularan COVID-19 ini telah mengganggu dan memperlahankan pembangunan tamadun dunia dengan menyebabkan kemelesetan ekonomi dan kehidupan manusia terjejas. Seperti yang kita tahu, pandemik ini telah menyebabkan perubahan kehidupan pelajar dari segi pendidikan, aktiviti sosial dan emosinya. Next. Selamat sejahtera, nama saya Li Jicheng. Saya akan menyambungkan objektif kajian dan metodologi. Objektif kajian tentang laporan kesan pandemik COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar Islam ialah mengenal pasti latar belakang terbentuknya COVID-19, menghuraikan punca-punca COVID-19 dan menghujahkan kesan COVID-19 terhadap sosial pelajar. Seterusnya, metodologi. Kami telah menggunakan 2 kaedah melaksanakan kerja khusus ini. Kaedah pertama yang kami guna ialah kaedah tinjauan, juga dikenali sebagai kaedah kuantitatif. Kami menyediakan sebuah Google Form yang terdiri 24 soalan dan mengedarkan kepada 50 orang responden. Kaedah kedua yang kami guna ialah kaedah rujukan dan penyelidikan. Bagi menjalankan kaedah ini, kami juga melayari internet berkali-kali untuk merujukkan berbagai sumber jurnal artikel yang melalui laman sesawang. Itu sahaja daripada saya. Selamat pagi cikgu dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Chin Kai daripada kumpulan 2 dan hari ini saya akan membentangkan tentang sejarah-sejarah virus yang melanda dunia. Sebelum pencetusan pandemik COVID-19 di seluruh dunia, terdapat banyak virus yang merebak viral di sekeliling dunia. Antara virus termaksudlah SARS, Ebola, MERS dan itu Mark hitam. Hari ini saya akan menekankan tentang virus COVID-19. Penyakit ini ditumbuhkan oleh coronavirus iaitu dikenali sebagai SARS-CoV-2. Virus ini akan membawa kesan negatif seperti kesusahan pernafasan dan selesemahan. Kes pertamanya dilaporkan di Wuhan, China pada Disember 2019 dan kebanyakan menyatakan bahawa penyebaran virus ini bermula daripada interaksi manusia dengan kelawar. Setakat ini, terdapat sebanyak 100 juta kes COVID-19 telah dilapor di seluruh dunia. Nasib baik, majoriti penyakit sebanyak 55.4 juta telah disembuhkan sepenuhnya. Namun begitu, iaitu World Health Organization masih tidak dapat memastikan sumber COVID-19 pada hari terkini dan siasatan tentang punca virus ini masih dijalankan. Itu sahaja daripada saya. Saya akan meneruskan pilihan dengan thank you. Salam sejahtera, nama saya Ibn Sheng. Sekarang saya akan membentangkan punca wujud COVID-19. Kes pertama COVID-19 dilaporkan di wilayah Hubei, Wuhan, China pada Disember 2019. Coronavirus ini dikatakan ditemui di pangolin sebagai inang bandara selepas kelawar sebagai inang alami dan menjangkiti kepada manusia. Ahli-ahli sains juga menjelaskan bahawa pangolin merupakan pembawa virus yang mampu menyebarkan virus kepada kelawar dan manusia kerana virus telah ditemui dalam badan kelawar yang menyebabkan penyakit COVID-19. Lagi satu teori mendakwa saintis China mencipta virus COVID-19 dalam makmal di Wuhan. Namun begitu, seorang pengarah di Makmal Biokeselamatan Nasional di Institut Virologi Wuhan telah menjelaskan bahawa fakta ini tidak benar. Next. Sekarang saya akan membentangkan punca wujud COVID-19 di Malaysia. Manakala di Malaysia, kes pertama jangkitan COVID-19 telah disahkan oleh Menteri Kesihatan pada 25 Januari 2020. Kes pertama ini adalah berpunca daripada kemasukan 3 orang warga Cina ke Malaysia melalui Johor dari Singapura. Kejadian wabak penyakit ini
dipandang serius oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Oleh itu, kerajaan Malaysia telah membincang dan mengambil langkah efektif dengan segera untuk mengelakkan penularan penyakit ini dengan melaksanakan MCO dan menyuruh rakyat sentiasa mematuhi SOP apabila keluar dari rumah. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Desmond dan saya akan teruskan dengan apakah langkah-langkah yang kita perlu mengambil untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Utamanya, kita hendaklah sentiasa memakai topeng muka apabila keluar dari rumah kerana topeng muka dapat menghalang titisan air yang mempunyai virus daripada memasuki barang kita. Seterusnya, kita perlu menjarak sosial antara satu sama lain terutamanya semasa berada di ruang dalaman. Langkah ketiga untuk mencegah penyebaran COVID-19 pula ialah mengelakkan diri dari kawasan tumpuan orang ramai, iaitu kerana di tempat yang beramai-ramai mungkin terdapat orang yang menjangkiti COVID-19 dan mudah untuk menyebar penyakit berikut. Akhirnya, kita hendaklah memastikan kebersihan kita dari semasa ke semasa. Contohnya, kita perlu mencuci tangan sebelum makan dan selepas menyentuh permukaan yang mungkin dicemari dengan menggunakan cecair pembasmi kuman. Dengan itu, kita boleh memastikan COVID-19 sentiasa menjauhi kita. Sekian, terima kasih. Next. Selamat sejahtera Encik Latif, nama saya Tanjari dan saya akan menjelaskan tentang kesan pandemik COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar. Kerajaan telah melaksanakan beberapa langkah bagi menangani penularan wabak COVID-19 seperti perubahan kepada kelas secara talian. Kesan ini telah membawa beberapa kebaikan dan antaranya ialah ia dapat meningkatkan prestasi dan minat pelajar kerana para guru dan pensyarah boleh menggunakan Kahoot untuk menguji tahap kefahaman pelajar mengenai sesuatu topik. Selain itu, ia juga memberikan motivasi kepada pelajar dan menimbulkan perasaan ingin tahu kerana pelajar boleh melihat video dan dapat menarik minat pelajar untuk meningkatkan kemahiran mereka mengenai sesuatu topik. Akhir sekali, ia juga dapat meningkatkan fleksibiliti dalam jadual pembelajaran kerana pelajar bebas memilih tempat dan waktu untuk belajar yang dapat meningkatkan produktiviti serta fokus mereka. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih Jawid. Salam sejahtera Cikgu Latif. Nama saya Lam Syuwei dan saya akan membentangkan kesan negatif COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar. Pertama sekali, pelajar akan mengalami tekanan emosi yang tidak stabil disebabkan oleh keresahan tentang kesihatan diri dan keluarga. Hal ini berlaku kerana pelajar-pelajar yang terpaksa kembali ke sekolah untuk menduduki peperiksaan seperti pelajar SPM ataupun STPM maupun ahli-ahli keluarga yang mengunjungi ke kedai runcit adalah situasi yang tidak dapat dielakkan. Hal ini akan meningkatkan risiko penularan jangkitan COVID-19 di antara pelajar serta ahli-ahli keluarganya. Selain itu, kesukaran memberi sepenuh tumpuan dalam kelas merupakan satu kesan buruk yang akan dihadapi oleh pelajar-pelajar semasa pandemik COVID-19. Hal ini wujud akibat daripada gadget dan teknologi seperti komputer yang tidak cekap ataupun kelajuan internet yang lambat akan menyebabkan pelajar sukar untuk memberi tumpuan dalam pembelajaran dan akibatnya mereka akan ketinggalan dalam silibus. Akhirnya, kekurangan interaksi sosial merupakan salah satu impak negatif yang akan dihadapi oleh pelajar pada masa pandemik COVID-19 ini. Hal ini disebabkan oleh mod pembelajaran dan pengajaran dari fizikal pada atas talian telah menghasilkan tempoh penggunaan skrin yang berlebihan di kalangan pelajar dan menyebabkan mereka kehilangan peluang untuk berinteraksi secara fizikal dengan kawan-kawan dan guru-gurunya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menjelaskan dapatan kajian yang pertama. Berdasarkan kajian daripada Google Form, sebanyak 100% responden bersetuju bahawa pandemik COVID-19 telah mempengaruhi kehidupan sosial mereka. Pelaksanaan PKP telah membatas pergerakan seluruh masyarakat di mana pelajar yang tinggal di hostel tidak dapat pulang ke kampung halaman mereka untuk berjumpa dengan ahli keluarga. Selain itu, pelajar juga tidak dibenarkan untuk menjalani aktiviti kesukanan seperti biasa di luar. Kebanyakan masa diluangkan di hadapan skrin komputer sahaja ataupun bermain dengan telefon pintar yang menyebabkan pelajar menjadi malas. Apabila kehidupan sosial pelajar terbatas, mereka akan berasa keseorangan dan menimbulkan beberapa masalah psikologi seperti depresi dan stres. Justru COVID-19 sedikit sebanyak telah mempengaruhi kehidupan sosial pelajar, tidak kira mereka tinggal secara bersendirian atau bersama dengan keluarga. Sekian sahaja daripada saya.
Seterusnya, catatan ini menunjukkan manakah kaedah pembelajaran dan pengajaran lebih efektif untuk seseorang pelajar. Menurut catatan ini, terdapat 62% iaitu 31 orang pelajar bersetuju dengan pembelajaran fizikal kerana mereka berpeluang untuk berinteraksi dengan guru dan rakannya secara bersemuka apabila mereka tidak memahami sesuatu subjek yang diajarkan. Manakala terdapat 38% iaitu 19 orang pelajar bersetuju dengan pembelajaran atas talian kerana video-video yang disediakan dapat menarik minat dan membentuk pemahaman yang mendalam dalam kalangan mereka. Next. Berdasarkan kajian kumpulan kami, masalah utama yang dihadapi dalam pembelajaran secara atas talian adalah kesukaran tumpuan dalam kelas. Hal ini wujud akibat daripada gadget dan teknologi yang seperti komputer dan tablet yang tidak cekap dan kelajuan internet yang lambat. Seterusnya, kekurangan interaksi sosial juga merupakan masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar pada masa pandemik COVID-19 ini. Ini disebabkan kelas secara talian telah menghasilkan tempoh penggunaan skrin yang berlebihan di kalangan pelajar dan menyebabkan mereka kehilangan peluang untuk berinteraksi secara fizikal dengan kawan-kawan dan para guru. Jika perkara ini berterusan, pelajar-pelajar akan mempunyai masalah mental. Selain itu, masalah teknikal dan peralatan teknologi merupakan masalah yang ketiga semasa pembelajaran secara atas talian. Peralatan teknologi seperti komputer riba kadang-kadang akan tiba rosak dan masalah ini akan membuat pelajar stres kerana mereka perlu mencari penyelesaian untuknya. Masalah yang seterusnya ialah kesukaran kewangan. Ekonomi negara kita sekarang sangat teruk dan terdapat orang yang tidak mempunyai kerja pada masa ini. Oleh itu, segelintir keluarga akan mempunyai masalah kewangan untuk membayar yuran sekolah anak mereka. Sekian, terima kasih. Next. Terima kasih Desmond. Salam sejahtera cikgu dan kawan-kawan sekalian. Nama saya Kong Zijin. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan dapatan kajian kumpulan kami. Berdasarkan hasil kajian daripada 50 orang responden melalui soal selidik, terdapat 74% iaitu 37 responden telah bersetuju terhadap hubungan antara pelajar telah menjadi renggan kerana tidak dapat berkomunikasi secara fizikal, manakala 26% iaitu 13 orang responden tidak bersetuju dengan soalan tersebut. Sepanjang masa PKP atau MCO ini, semua pelajar tidak dibenarkan untuk pulang ke universiti bagi menjalankan pembelajaran secara fizikal. Hal ini telah menyebabkan sekumpulan pelajar tidak dapat bertemu dengan rakannya dan berkomunikasi secara fizikal. Dengan ini, hubungan antara satu sama lain akan menjadi renggang. Mereka hanya boleh berkomunikasi melalui mesej atau panggilan dengan menggunakan aplikasi telefon pita seperti WhatsApp, Messenger dan sebagainya bagi menjalinkan hubungan. Walau bagaimanapun, hasil kajian telah menunjukkan sekumpulan responden yang masih dapat mengekalkan hubungan dengan rakan-rakan. Hal ini mungkin kerana mereka sentiasa menghubungi antara satu sama lain melalui pelbagai kaedah seperti panggilan atas talian, menonton filem atau bermain permainan atas talian. Hubungan antara rakan-rakan amat penting dan berdasarkan keputusan kajian tersebut, hubungan antara rakan-rakan masih dapat dikukuhkan melalui pelbagai kaedah walaupun tidak dapat bertemu secara fizikal dalam situasi kritikal tersebut. Soalan seterusnya adalah tentang pendapat 50 orang responden terhadap cara untuk mengekalkan hubungan dengan ahli keluarga, rakan, jiran dan guru sepanjang pandemik COVID-19 ini. Majoriti responden iaitu 35 orang responden menyatakan bahawa berkomunikasi melalui mesej dapat mengekalkan hubungan dengan ahli keluarga. Kerana mesej mudah dan pantas diterima oleh penerima bagi melancarkan komunikasi. Seterusnya, 31 orang responden bersetuju bahawa membuat panggilan video mampu mengekalkan hubungan sesama mereka. Mereka dapat berbual dan melihat wajah mereka di mana-mana sahaja yang menjadikan komunikasi lebih interaktif. Tambahan pula, sejumlah 27 orang responden mengatakan bahawa mereka menghubungi melalui panggilan untuk mengekalkan hubungan mereka. Hal ini kerana pelajar dapat mendengar nada suara reaksi melalui panggilan sekaligus membantu mereka memahami secara emosi dan membuat ikatan yang lebih utuh antara satu sama lain. Akhirnya, minoriti responden hanya 16 orang responden melakukan aktiviti dengan mereka dalam situasi yang digunakan bagi mengekalkan hubungan kerana
Kebanyakan pelajar tidak dapat mencari masa yang sesuai untuk meluangkan masa bersama. Kesimpulannya, aktiviti atas talian yang melibatkan interaksi antara kawan dapat menggalakkan kesihatan sosial dan komunikasi apabila masa diluangkan bersama dijadikan topik untuk berbual di samping meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Sekian, terima kasih. Masa presentation akan diberikan kepada ahli kumpulan seterusnya. Terima kasih Zushan. Selamat sejahtera semua, saya Jawi. Saya akan membentangkan dua soalan yang daripada dapatan kajian kami. Melalui hasil daripada kajian menunjukkan bahawa majoriti iaitu sebanyak 86% daripada jumlah keseluruhan responden telah menyatakan bahawa mereka menghadapi tekanan emosi dan mental sepanjang pandemik COVID-19 ini. Hal ini mungkin adalah disebabkan kesukaran mereka dalam proses penyesuaian diri dalam perubahan yang berlaku sepanjang pandemik ini. Namun begitu, terdapat 14% iaitu 7 orang responden yang mengatakan bahawa mereka tidak menghadapi tekanan emosi dan mental sepanjang pandemik COVID-19 ini. Hal ini wujud akibat mereka mampu menangani tekanan emosi dan mental serta gangguan perasaan secara efektif dalam kehidupan seharian. Next. Soalan yang seterusnya ialah pilihan yang terbaik untuk para responden bagi mengurangkan tekanan emosi, mental dan stres. Majoriti orang responden iaitu 16 daripada 50 orang responden beranggapan bahawa mendapatkan rehat yang secukupnya merupakan pilihan yang terbaik untuk mengurangkan tekanan emosi, mental dan stres dalam pandemik ini. Hal ini adalah kerana semasa kita rehat atau tidur, hormon melatonin dihasilkan oleh badan kita dapat mengurangkan stres serta membantu meningkatkan kesejahteraan emosi. Seterusnya, terdapat 15 orang responden bersetuju bahawa berkongsi isu dengan pendengar yang baik ialah pilihan yang terbaik. Tambahan pula, sebanyak 22% responden bersetuju bahawa bersenam ialah pilihan terbaik bagi mengurangkan tekanan emosi semasa COVID-19 ini. Sebenarnya, bersenam dapat juga mengekalkan kecergasan tubuh dan kecerdasan minda kita. Akhirnya, seramai 16% orang responden menyatakan bahawa menjalankan aktiviti hobi merupakan pilihan terbaik untuk mengurangkan tekanan stres semasa COVID-19 ini. Terima kasih, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada Chan Jawi. Saya Lakawi dan saya akan merumuskan pembincangan daripada ahli kumpulan saya. Jadi sebagai penutup, dari segi harapan, kami berharap agar Malaysia bebas daripada cengkaman wabak COVID-19 melalui komitmen dan sokongan daripada semua pihak. Dalam konteks ini, kami mengharapkan semua warga negara Malaysia melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan untuk menghadapi krisis global COVID-19 yang mendatangkan pelbagai impak ini. Selain itu, semua rakyat disaran menjalankan tanggungjawab mereka dengan mematuhi peraturan dan SOP yang ditentukan oleh kerajaan supaya dapat mengurangkan dan memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Next. Seterusnya, walaupun wabak ini sudah menjadi norma baharu, namun penyakit ini masih lagi menular di sekeliling kita. Jadi dari segi rekomendasi pula, dengan hasrat dan harapan agar kehidupan sosial dilindungi, kita haruslah mengambil langkah pencegahan COVID-19 kerana mencegah lebih baik daripada mengubati. Sudah terang lagi bersulur bahawa wabak ini telah menggugat perkembangan sosial dan emosi masyarakat. Justru, sewajarnya semua rakyat Malaysia mengamalkan amalan sikap yang positif bagi menjamin kesejahteraan fizikal, mental dan sosial. Menyedar hakikat ini, kita janganlah berputus asa, sebaliknya berhati wajar mendepani pandemik COVID-19 dengan adanya harapan dan kecerdasan spiritual bahawa kehidupan manusia akan menjadi lebih baik dan kembali ceria umpama pelangit selepas hujan. Sekian sahaja daripada saya. Setakat ini yang kami ingin sampaikan. Sekian, terima kasih.